Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung part yang kedua. Bantah hapus kereta lama 10 tahun ke atas. Okey. Dalam video pertama, ramai juga yang mungkin, terutamanya golongan-golongan ataupun mereka-mereka yang bergelar jurujual, mungkin rasa tak selesa dengan video pertama. Sebab apa? Saya ada keluarkan satu idea gila, kan? Idea boycott, jangan beli kereta baru. So macam mana mereka nak cari makan? Okay. So sebenarnya benda ni macam ni simple lah. Tak ada benda yang mustahil. Dan jangan risau, rezeki kalau Allah nak bagi, kan? Macam saya lalui dalam kehidupan daripada bujang, lepas PM, lepas habis belajar kolej swasta, kemudian masuk kerja kilang. Masa saya kerja kilang tu, kan, saya fikir saya akan kerja kilang sampai tua, kan? Tapi hakikatnya ia bertahan 5 tahun, pindah kilang lain 5 tahun, dan akhirnya saya menceburi bidang jualan kereta. Dan bila saya menceburi bidang jualan kereta, saya pun agak terfikir juga masa tu bahawa saya akan jual kereta sampai ke hari tua. Tapi kita hanya mampu merancang, dan hanya Allah yang menentukan. Ianya pun tak kekal lama. Saya rasa dalam 4 tahun saja. Okay, rezeki saya dalam bidang jualan kereta seolah-olah Allah sekat. Allah sekat, dan saya beralih kepada bidang lain lah. Dan akhirnya sekarang saya berada di dalam bidang jualan aksesori terpilih untuk kereta dan motosikal. Dan tapi darah daging ataupun minat saya dalam jualan kereta susah nak dihapuskan, susah nak dilupuskan. Tapi saya beralih kepada jualan kereta secara tunai, antara yang bawah 20,000 macam tu lah. Tapi kebanyakannya 10,000 ke bawah macam tu. Jadi apabila saya mengeluarkan satu kenyataan boycott, jangan beli kereta baru, jangan risau. Anda yang bergelar salesman, okay, dah boleh lah, kan, fikir-fikir untuk mencuburi bidang baru. Macam ayam sekarang, ayam harga akan naik, kan. Okay. So peniaga-peniaga ayam ataupun peniaga-peniaga yang berkaitan produk dengan ayam dah mula risau, kan. Kita tengok dan lihat nanti kita cerita dalam video lain tentang ayam pula. Yang ni kita cerita pasal penghapusan kereta. Jadi kat sini, ini sebagai satu pengajaran, bahawa saya ada menyatakan, mendedahkan terdapatnya kemudahan. Salah satu punca kesesakan lalu lintas adalah kebanjiran. Banyaknya kereta-kereta baru yang senang lulus, zero down payment. Kenapa beli zero down payment? Sebab harga markup, kan? Dalam agreement, kereta tu harga 100,000 padahal 80,000, ataupun kereta tu 60,000 padahal harganya 40,000. Dia markup untuk menjadikan zero down payment. Dan antara lain yang ditipu adalah penyata kewangan EPF, KWSP, penyata bank pun tipu, status perkahwinan, bertunang pun dia jadi dah kahwin dah. Banyak penipuan. Sampai bila kita kat Malaysia ni, kan? Tak habis-habis dengan penipuan. Okey, tak, saya bukan orang baik, kan, tapi orang kata benda-benda macam ni tak gentle lah. Jadi bila terdapat ramainya penipuan dan ramainya yang senang keluar kereta, adakah dia betul-betul layak pakai kereta tu? Adakah sampai satu tahap tiba-tiba tak mampu bayar bulan, atau mampu bayar bulan tapi tak mampu memperbaiki dari segi kerosakan apabila habisnya jaminan? Okey, maka jadilah kes kereta kena tarik. Nampak ke situ? Okey, jadi sebenarnya berbalik kepada cerita, nak hapuskan kereta yang berusia 10 tahun ke atas boleh, tetapi kereta yang 10 tahun daripada sekarang, bukan 10 tahun yang dah lepas ni, kan, bermula 10 tahun akan datang, harga kena turun lah. Kena kaji balik harga tu. Barulah boleh cerita pasal penghapusan kereta 10 tahun ke atas di masa akan datang. Dan kita tahu ada terdapatnya, kan, negara-negara yang mana ia mengamalkan ataupun melaksanakan sistem tu. Kereta 10 tahun lupus. Ada ke? Ada. Cuba cek, kan. Kalau ada, kongsi dia punya info tu di ruang komen. Jadi kat sini, bila orang tanya saya, macam mana pula dengan kereta-kereta yang saya jual lebih daripada 10 tahun, 20 tahun, kan,
Dia macam ni. Kalau perasan dalam channel YouTube saya kan, terdapatnya beberapa video yang saya suka berkongsi teknik-teknik penjagaan, especially terutamanya antaranya lah Nazaria. Tu kat depan tu kan, kat luar ni ada 3 biji Nazaria. Yang satu tu saya punya sayang. 2 saya sayang. Okey, satu tengoklah, kalau yang satu lagi tu dah okey, saya akan jual lah. Masa ni saya kena ada satu lah untuk kegunaan saya sekeluarga. Elok. Jadi saya suka berkongsi teknik-teknik penjagaan kereta itu di dalam channel YouTube saya. Nazaria kan dia popular dengan overheat kan. Tak juga. Kalau betul caranya kan, ikut apa yang saya ajar dalam channel YouTube saya, rujuk pada komen, insya-Allah kan, tak ada masalah. Dia kadang-kadang satu lagi ceritanya, apabila berlakunya kerosakan ini pada kereta yang kita ada tu, itu sebenarnya tandanya apa tahu? Bukan kereta tu problem, bukan kereta tu memang mendatangkan masalah kualiti ke dan sebagainya, tetapi itu namanya rezeki pomen. Kalau kereta tak rosak, habis, lingkup, tutup semua bengkel-bengkel yang ada kat Malaysia, kat dunia ni. Keluar kereta tak rosak, keluar kereta tak rosak, beli kereta 9 tahun belum tak rosak. Ada macam tu? Tak ada kan? Jadi kat sini orang kata penjagaan tu sangat penting. Bukannya penghapusan jadi kalau boleh, mana-mana yang mengeluarkan kenyataan dan menyokong penghapusan kereta lebih 10 tahun ni, cari balik otak anda yang mungkin gugur jatuh di lantai, di rumah ke kan, tertinggal ke apa ke, kutip balik, bagi masuk balik dalam ni. Dia kadang-kadang orang-orang yang konon bijak dan kaya raya ni, dia rasa dia hebat lah. Okay? Dia sebenarnya dia punya kekayaan tu, kemewahan tu datang daripada sumber yang, minta maaf cakap kan, halal ke? Nampak kat situ. Taklah, saya tak kata saya baik, tak. Pada saya kita kena fikir balik. Perjuangan menuntut kemerdekaan, bapa-bapa kemerdekaan, pejuang-pejuang, baru-baru ni pun ada filem Mat Kilau. Mereka semua ni yang berjuang untuk negara ni, untuk apa sebenarnya? Untuk kita. Untuk kita. Diorang dah dalam kubur dah kan. Dan kita doakan, kita sedekahkan Fatihah, okey, agar mereka tergolong daripada kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Okey, tapi perjuangan mereka masih hidup dulu. Untuk apa? Untuk kita. Tapi kita generasi baru ni makin lama kan, dah 2 dos, dah booster kan, dah merasa PKP, dah merasa macam-macam dugaan PKP sana, PKP sini, SOP sana, SOP sini. Apabila dah endemik, masih lagi bebal. Apasal lah video saya baru-baru ni agak makin lama makin kasar sikit bahasanya. Tapi tak apalah. Apabila hati sudah panas, okay, perkataan-perkataan seperti itu kadang-kadang digunakan pada masa yang sesuai. Tapi tak apalah, di hujung video nanti macam biasa lah. Saya minta maaf. Nampak kat situ. Jadi saya pun mengharapkan janganlah sebagai rakyat Malaysia yang orang kata bijak pandai, yang patutnya memimpin negara, yang patutnya melakukan yang terbaik untuk rakyat, untuk negara, tapi hari-hari duk kena kejam. Okey. Sat lagi, inilah video yang saya rasa pelengkap pendapat saya tentang isu penghapusan kereta lama 10 tahun ke atas. Okey. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan apa juga pandangan, apa juga komen yang membina, amat saya lalukan. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga ke hujung kuku jari kaki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan